Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, pada pagi yang ceria ini, pagi Selasa 22 hari bulan 12 2020, ini adalah merupakan siri yang ke-14 tafsir kita kepada surah Hud, dan insya-Allah siri yang terakhir dalam surah ini, yaitu bermula dari ayat 116, juzuk yang ke-12, surah yang ke-11. Pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surah 432. Mari kita baca beberapa ayat. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Baik, kita balik kepada ayat kita. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard illa qalilan mimman anjayna minhum. Maka sepatutnya ada di antara umat-umat yang dibinasakan dulu, sepatutnya lah, tapi dah terjadi, sepatutnya ada di kalangan mereka yang terdahulu daripada kamu itu ulu baqiyatin, orang yang berkelebihan akal, pikiran yang waras, yang melarang kaumnya dari perbuatan-perbuatan jahat di muka bumi. Allahu Akbar. Tuhan marah. Jadi Allah SWT kata sepatutnya adalah halla wujida, sepatutnya ada di kalangan mereka orang-orang min ahlil khairi wassalah, sekumpulan orang yang baik-baik, orang yang warak-warak, orang yang bertakwa, yang ada buat kerja apa? Buat kerja melarang puak-puak kafir itu daripada kekufuran mereka, daripada buat kejahatan. Tapi apa boleh buat? Takdir Allah Azza wa Jalla, takdir Allah Ta'ala. Tetapi sayang, tidak ada yang melarang melainkan sedikit saja. Siapa dia?
iaitu orang-orang yang kami telah selamatkan di antara mereka, hak ikut Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka itu selamat, kan? Maka selamat sekali dengan Nabi dia. Wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fih wa kanu mujrimin. Dan orang-orang yang tidak melarang itu telah menitik beratkan segala kemewahan yang diberikan kepada mereka. Kerja dianya sibuk, enjoy, macam-macam perangai lagi lah kita kata. Dan menjadilah mereka orang-orang mujrimin, orang yang berdosa. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, ayat ini mengingatkan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih wujud ini, supaya bekerja menjalankan satu tugas. Tugas ni tugas besar, bukan tugas main-main. Tugas kalau nak selamat, ni tugas dia. Maka tanda balik munasabah, ayat ini datang setelah selesai daripada Allah SWT menceritakan kepada kita 7 kisah, 7 episod perceritaan daripada Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, Nuh, Hud, Saleh, kan? Maka Musa, kaum mereka sudah berlaku istiqsal. Istiqsal ni kalau kita potong pokok, bukan potong dahan, potong umbi. Maknanya kebinasaan yang total. Habis tenggelam air. Binasa habis dengan yang setelah cerita-cerita. Maka Allah Ta'ala nyatakan di sini dua sebab kebinasaan mereka. Apa dia? Tanda ini. Ini dia panggil ilmu tadabbur. Binasanya umat dulu dan tidak mustahil kebinasaan umat ini kalau dua perkara ini tidak ada. Yang pertama iaitu mereka maka nafihim qaumun yanhauna 'anil fasad. Tidak ada di kalangan mereka orang-orang yang cerdik, yang akalnya waras, pergi larang perbuatan mungkar. Tengok kaum Nabi Lut. Bahkan bini dia sendiri menjadi tali baru kepada puak-puak LGBT zaman dia. Bini dia sendiri. Bila malaikat mari rupa orang comel, dia SMS, "Geng, rumah aku ada orang comel." Beronggar mari puak-puak tu. Maka dengan sebab tidak adanya ulu baqiyatin, orang-orang cerdik yang melarang tugas, menjalankan tugas amar ma'ruf nahi mungkar, maka binasalah kaum itu. Sebab yang kedua Allah Ta'ala sebut ni, wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fih. Bahkan orang yang tidak melarang itu pula sibuk mengumpul kemewahan, duk ikut bos-bos, pembesar-pembesar yang sibuk dengan kemewahan. Akhirnya mereka ilal idmihlal, mereka hilang daripada dunia ini. Hilang. Tinggalnya rumah-rumah dia, tinggal kenang-kenangan, kisah-kisah mereka yang menjadi ibrah, menjadi pengajaran kepada kita umat yang kemudian. Allahu Akbar. Maka orang yang cerdik, tanda sikit kata-kata hikmah ini, orang yang cerdik, orang yang menjadikan orang yang lain itu sebagai pengajaran untuk hidup dia. Mana kita tengok orang dulu binasa, kita jauhkan diri daripada sebab-sebab kebinasaan. Orang yang tak cerdik, dia menjadi pengajaran kepada orang lain. Na'udzubillah. Jadi kita ni kena sentiasa, bila kita tengok orang kena ujian, kena bala, kena tu, kena ni, kita pun cuba analisa untuk menjauhkan diri daripada segala bala bencana itu. Jangan kita dijadikan pengajaran kepada orang. Mari orang kemudian jangan jadi macam dia tu. Mu tengoklah apa sudah jadi kepada dia ni. Itu dia panggil orang yang mengambil pengajaran daripada orang lain, itu orang cerdik. Orang yang orang jadikan dia sebagai pengajaran, itulah orang yang celaka. Na'udzubillah. Jadi dua terbalik.
Jadi maka di sini ayat ini Allah SWT peringatkan kepada kita tentang kebinasaan umat-umat dahulu dengan sebab apa? Tanda sebab mereka tidak melarang kemungkaran. Berlaku benda mungkar tidak larang. Bukan sakat tak larang, dia pula hidup terhegeh-hegeh. Hidup jadi apa dia? Sebab kepada kebinasaan itu, kita kata inilah punca kebinasaannya. Maka ayat ini, tanda para jemaah sekalian, ayat ini tambihun lihadhil ummah, pengajaran, peringatan besar kepada umat ini, iaitu mesti menjalankan tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kena kerja. Terdapat banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata la tanhawunna anil munkar, hendaklah la ta'murunna bil ma'ruf, hendaklah kamu bekerja suruh orang buat baik dan larang benda mungkar. Kalau tak buat, bila bala Tuhan mari, orang-orang soleh angkat tangan, Allah Ta'ala tidak kabul lagi. Apa lagi mu nak doa? Mu nak minta apa lagi? Waktu kamu berkuasa, kamu senang dulu, kita biarkan. Sebab itulah kita sebagai umat Islam sangat-sangat sedih, terkilan, duka cita, di tengah orang duk sibuk, masjid ditutup, Covid sedang meningkat, kita membenarkan orang buat maksiat dan mungkar. Program ni melompat sana sini. Pasal tu orang-orang muda hari ni dia ambil program hak lompat tu penuh dalam dewan, dia pergi ambil hotel email 3 orang semaya, penjarakan yang begitu jauh. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah, masjid dikontrol begitu hebat, tapi pusat tempat-tempat hiburan dibuka walaupun dalam suasana yang begini kawan. Maka ini kita kena bagi tahu bahawa Allah Ta'ala peringatkan kita di sini supaya apa? Supaya menjalankan tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak, sekali ngemung binasa. Allahu Akbar wal iyazubillah. Inilah yang telah disebut oleh Allah dalam ayat ini. Baik, kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Jadi hari ini, zaman kita ini pun zaman intisyarul fasad, zaman tersebarnya kerusakan. Mesti ada sekelompok para pendakwah yang bekerja mengajak masyarakat, mendidik masyarakat kepada kebaikan dan menghalang mereka daripada kemungkaran. Benda mungkar ni para jemaah sekalian, jangan nampak orang buat maksiat, orang berzina, masuk makan dadah, memang itu mungkar, maksiat, wajib ditentang. Tapi kemungkaran dalam agama juga besar. Ada orang buat masuk benda-benda yang pelik-pelik, ajaran-ajaran yang terpesong daripada Ahlus Sunnah, daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas nama agama. Ini juga kemungkaran yang perlu dibenteras dan dihapuskan. Baik. Tengok Allah Ta'ala sebut cara, dia panggil sunnatullah. Ketetapan yang Allah Ta'ala buat, dia tidak binasakan umat ni suka-sukalah, mesti kebinasaan itu datang dengan bersebab. Ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Dan tidak sekali-kali Tuhanmu hendak membinasakan mana-mana negeri dengan sebab kezaliman penduduknya, selagi mereka sentiasa memperbaiki keadaan sesama sendiri. Jadi kata di para ulama di sini, ulama tafsir kata, setelah Allah Ta'ala cerita tentang sebab-sebab binasanya umat dulu dan selamatnya sebahagian kecil pengikut nabi-nabi, maka di sini diberi maklum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma kana rabbuka ya Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala tidak sekali-kali binasakan mana-mana penduduk negeri bizulmim minhu, dengan sebab Allah Ta'ala nak zalim pada hamba dia. La. Kalaulah kamu muslihun, melakukan kebaikan, juruh baik-baik belaka, maka negeri itu tidak akan dibinasakan. Ingat molek, negeri itu tidak akan dibinasakan. Tapi bilakah dibinasakan? Apabila sudah
sudah apa? Mereka sudah melampaui batas yang telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla, maka pada ketika itu baru terjadi. Fallahu ta'ala lam yuhlik qaryatan. Allah Ta'ala tidak binasa mana-mana negeri kecuali penduduknya zalim terhadap diri sendiri. Kata di para ulama di sini, sama ada dia zalim terhadap Allah, iaitu melakukan kekufuran dan syirik, ataupun kezaliman sama-sama manusia. Ada penguasa yang zalim, yang duduk kena kepada rakyatnya sendiri dengan segala bentuk penindasan dan kezaliman, maka inilah dan Allah Ta'ala kata banyak juga negara-negara yang syirik, tapi Tuhan tak binasakan lagi. Tapi bila dia berlaku kezaliman, maka dua sebab yang bercampur. Dua sebab yang bercampur, maka itu. Hari ini kita tengok banyak negara-negara musyrikun, syirik, tapi dia tidak zalim kepada rakyat dia secara fizikalnya, tapi zalim dari sudut akidah, naam. Maka Tuhan tak ambil tindakan lagi, biar dulu, sebagaimana berlaku kepada puak-puak Quraisy yang awal dulu. Tapi bila mereka dah melampau, nak sampai nak bunuh Nabi, maka pada ketika itu Allah kumpulkan mereka di Badar untuk dimatikan serentak. 70 sanadid Quraisy mati dalam peperangan Badar. Sama jugalah pada kita sekarang ini pun berbahaya. Jadi Allah Ta'ala peringatkan kepada kita, para jemaah sekalian, mu jangan main suka-suka, senang-senang je, dah, sebab sangat berbahaya kepada keadaan kita. Mana kalau dalam negeri itu masih ada lagi muslihun, orang yang baik, maka Allah Ta'ala tidak binasakan. Tapi kalau semua dah rusak, semua dah jadi tali baru belaka kepada puak-puak jahat, maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi supaya keluar daripada negeri ini, mereka akan diambil tindakan. Allahu Akbar. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Banyak ayat-ayat Allah Ta'ala sebut, zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bizulmin wa ahluha ghafilun. Wa ma inna allaha la yazlimuna syai'an walakin an-nas anfusuhum yazlimun. Banyak ayat-ayat yang boleh ditadabbur dalam masalah ini. Baik, kita pergi kepada ummatan wahidah. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. Tengok ayat. Walau syaa rabbuka, dan kalaulah Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghendaki, tentulah ia menjadikan umat manusia ini semuanya menurut agama yang satu. Manakala Tuhan nak, dia buat ya daripada Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam agama Islam saja, maka neraka pun dihapuskan. Kita buat syurga saja, tak payah neraka. Tapi apa boleh buat? Allah Ta'ala telah gazet, telah tetapkan ia tidak berlaku sedemikian. Sebab apa? Dan kerana itulah mereka terus menerus berselisihan. Allah Ta'ala sebut, kalau aku nak, aku buat manusia ni jadi satu je. Tapi tidak begitu. Wala yazaluna mukhtalifin. Manusia ni terus menerus di dalam perpecahan, ikhtilaf. Tengok nota panjang di bawah 376. Yakni janganlah engkau berduka cita wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ramai manusia yang engkar. Tuhanmu berkuasa menjadikan mereka sekaliannya beriman menurut agama Allah yang satu. Boleh Tuhan nak buat, tetapi Allah tidak merancang berbuat demikian. Bahkan masing-masing diberi ikhtiar untuk memilih setelah mereka dilengkapkan dengan akal fikiran dan diutuskan kepada mereka rasul-rasulnya dengan membawa kitab Allah yang menerangkan kepada mereka mana yang benar dan mana yang salah. Oleh itu ramai di antara umat manusia yang menurut hawa nafsu dan membelakangkan petunjuk Allah, maka mereka tetap berselisihan terus menerus. Ada yang kafir dan ada yang beriman. Jadi ayat ini mengajar kepada kita, perselisihan itu ada kata selisih dari sudut cabangnya dan ada berselisih dari sudut usul, asas pegangan. Oh ni Islam, ya ni kafir.
Hak selisih bab cabang itu banyak lagi lah kan. Maka Nabi sebut dalam hadis, iftaraqatil yahud, Yahudi berpecah 71 puak. Satu puak je ke dalam syurga, 70 lagi ke neraka. Nasara berpecah 72, 71 ke neraka, satu ke syurga. Wallazi nafsu Muhammadin biyadih. Nabi kita bersumpah, la taftariqanna ummati ala 73 firqatan. Umat aku ni akan berpecah 73 puak, satu ke syurga, 72 ke neraka. Qila ya Rasulullah manhum, siapa mereka yang selamat itu? Qal al jamaah, iaitulah jamaatul muslimin, jamaah yang berpegang dengan ajaran Nabi, yang berpegang dengan ajaran para sahabat, dan juga qurun al-mufaddalah, itu yang dinamakan ahlus sunnah wal jamaah. Orang yang berpegang dengan sunnah. Ni kita kadang kita rasa pelik bila kata ahlus sunnah pergi ke nama lain. Kenapa? Sepatutnya ahlus sunnah itu orang yang berpegang dengan sunnah Nabi. Nabi kata alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa. Maka itu dipanggil ahlus sunnah. Jadi masing-masing berpegang berpecah. Macam mana tak berpecah? Allah Ta'ala sebut walidzalika khalaqahum. Tengok ayat, walidzalika khalaqahum, kerana itulah mereka terus menerus berselisihan. Baik, mana ikhtilaf di sini, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang cerdik, ada yang tak cerdik, ada yang beriman, yang tak beriman. Mana ketetapan ini sudah berlaku dalam hadis yang panjang. Hadis ummati berpecah tadi dikeluar oleh Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim fi Sunnah, dan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah kata isnadu la ba'sabi, jawada isnadahu Iraqi fil Ba'its 'ala al-Khalas, dan juga As-Sakhawi, dan dinilai sebagai hadis yang sahih dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Mana panjang takhrid. Baik, kita bagi satu hadis lagi tentang walidzalika khalaqahum. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq. Ibnu Mas'ud kata, Nabi yang sangat benar, yang telah dibenarkan oleh Allah. Nabi kata, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman. Setiap kita ni 40 hari duduk dalam perut mak, maka Allah Subhanahu wa taala proses kejadian manusia itu daripada air mani, darah, seketul daging sampai ke 40 hari ditiup roh, kemudian ditulis. Kita naknya sini, datang malaikat tiup roh, yu'maru bi arba'i kalimatin, Allah tulis, malaikat tulis 4 perkara. Yang pertama, rezeki. Orang ni rezeki dia banyak ni, tak usahlah kalau tak dapat hak halal nak cari haram, nak kaya, tak kaya kalau Tuhan sudah tak tulis tak kaya. Yang kedua, ajal, umur kita berapa dan di mana kita akan mati, tak usah duduk sibuk. Amalan dia banyak ke sikit, baik ke buruk. Ini yang kita takut. Yang terakhir, syaqiyun au sa'id, orang ni celaka ke orang ni bahagia. Sudah ditulis dalam perut mak, tapi oleh kerana kita tak tahu, maka menjadi kewajipan kepada kita jadi orang baik, ikhtiar untuk menjadi orang baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi para jemaah sekalian, kita tak boleh nak berhujah. Hujah dengan apa? Saya ni ikut takdir Tuhan, Tuhan kata baik-baik. La, tak boleh kita berhujah bodoh lagi tu. Allah Ta'ala bagi kepada kita akal, kita kena berfikir yang mana baik, yang mana buruk. Bagaimana neraca timbangan kita melalui Alkitab was Sunnah dan tafsiran para ulama yang muktabar di kalangan sahabat dan tabi'in dan para salafus salih, dan juga disambung oleh ulama-ulama yang mutaakhirin yang menafsirkan nas Al-Quran itu berdasarkan kepada pahaman para salafus salih. Jadi kita kata inilah yang menyelamatkan kita insya-Allah. Kalau tidak capuk kau habis. Hodok main Tuhan dalam baju dia apa, ahli sunnah juga dakwah. Gelis. Hak zikir entah mari di mana pelik-pelik pun dakwah dia lah ahli sunnah, yang lain tidak. Kita kata kenapa? Maka kita kena balik kepada asas kita ni. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita supaya jadilah ummatan wahidah, umat yang satu, jangan duduk kelahi. Maka para ulama kata
Ikhtilaf, tanda sikit, ini tadabbur. Ikhtilaf dalam kitab Allah Ta'ala ini terbagi kepada dua jenis. Yang pertama semua sekali tak baik belaka, iaitu Allah Ta'ala wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Orang yang berkhilaf tentang kitab Nabi mereka semuanya jauh daripada kebenaran. Yang kedua khilaf separuh-separuh. Ia ni beriman, ia ni kafir. Tapi kalau diitlaq khilaf dalam ikhtilaf dalam Quran, fal jami' mazmum, maka itu tidak baik. Jadi khilaf itu tidak baik. Cuma timbul lagi, Tuhan kata walizalika khalaqahum. Allah jadikan manusia ni berikhtilaf. Dalam surah Az-Zariyat yang kita baca ayat 56, Tuhan kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadi jin manusia ni kecuali supaya mereka menyembah aku. Jadi bagaimana? Ayat ni kata khilaf. Ya, ayat ni nak suruh. Maka para jemaah belajar iradah kehendak Allah Ta'ala itu dua. Ulama ahli sunnah kata dua. Yang pertama iradah kauniyah qadariyah. Kehendak Allah Ta'ala yang tetap berlaku, maka Allah Ta'ala dah tetapkan umat ini, hamba ini khilaf sampai bila-bila. Tetapi satu lagi dia panggil iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah, kehendak Allah Ta'ala menurut syaratnya, dia nak umat ini semuanya beriman. Jadi dua kehendak, umat ini beriman, umat ini tidak beriman, wal'iyazubillah. Maka para jemaah sekalian, itu maksud ayat. Jadi dalam bab ikhtilaf ini, ikhtilaf yang paling besar sekali, ikhtilaf yang membawa kepada khilaf di kalangan usuluddin. Usuluddin, maka tak boleh kita berlemah lembut. Sebab itulah orang yang paling lembut lepas pada Nabi, Sayyidina Abu Bakar. Lembut Sayyidina Abu Bakar, bila ada orang tak nak keluar zakat, Sayyidina Abu Bakar isytihad perang. Kita perang dengan orang yang tidak mau keluar zakat. Umar, ada sahabat kata dia solat zakat. Abu Bakar kata, siapa yang memisahkan di antara dua perkara ini, mereka bukan lagi Islam. Subhanallah. Jadi maka Sayyidina Abu Bakar memerangi Qitalul Arab, orang yang ingkar keluar zakat. Sayyidina Ali perang dengan Al-Haruriyah yang mengkafirkan umat Islam. Ini mana khilaf-khilaf tu ada yang besar, ada yang kecil. Maka kita mengatakan bahawa siapa nak selamat, maka hendaklah mereka berpegang dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata di seorang ulama tabi'in, nama dia Qatadah. Tanda kata-kata Qatadah ni, ahlu rahmatillah ahlul jamaah. Tuhan kata di sini, wala yazaluna mukhtalifi illa man rahima rabbuk. Mereka berterusan berkhilaf kecuali orang yang diberi rahmat. Siapa dia orang dapat rahmat itu? Qatadah kata, ahlu rahmatillah ahlul jamaah. Orang yang dapat rahmat Allah Ta'ala, orang yang berpegang dengan jama'atul muslimin, ajaran Nabi, para sahabat, para tabi'in, para salafus salih, itu orang yang selamat. Wa in tafarraqat diyaruhum abdadu, walaupun mereka berpisah jauh-jauh, tapi mereka ahli rahmat. Wa ahlu maksiatin, ahli maksiat siapa? Orang yang berpecah belah, walaupun mereka duduk di tempat, mereka tetap berpecah, karena sumber dia tak sama. Jadi panjanglah cerita ini. Para jemaah sekalian, kita ringkas saja. Maka itulah yang dikatakan rahmat. Jadi satu buku untuk rojokkan para jemaah tentang masalah ikhtilaf dan rahmat ini, sebuah buku yang saya usahakan. Buku ni kecil je. Tajuk dia Rahmat dalam Perbezaan. Kena ada kitab ni. Dalam kitab ini saya syarah kepada ayat ni, wala yazaluna mukhtalifin. Kata Ibnu Katsir, manusia ni sentiasa berikhtilaf. Ikhtilaf dalam semua perkara. Ikhtilaf dalam rupa bentuk. Ikhtilaf kita ni tak sama Melayu dengan Arab, kepek dengan hidung mancung tak. Ikhtilaf dalam warna kulit, ada hitam, ada putih. Ikhtilaf dalam cita rasa, ada orang suka warna ni, suka warna ni. Tak usah kata gapo, anak hak kita mari daripada kita sendiri. Ikhtilaf juga dengan kita. Kita nak makan mie goreng, dia nak nasi goreng. Itu pun ikhtilaf. Nah, maka manusia ni sentiasa berikhtilaf, tetapi ikhtilaf yang besar, ikhtilaf di dalam agama. Baik, saya syorkan tuan-tuan ambil kitab ni, Rahmat dalam Perbezaan. Tujuan anak tulis kitab ni kerana nak menangani masalah ikhtilaf di kalangan masyarakat,
berkelahi sana sini, kita nyatakan sebab-sebab ikhtilaf dan bagaimana cara untuk kita mengurangkan jurang perbezaan yang berlaku dalam masyarakat. InsyaAllah mudah-mudahan kita selamat. Maka Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluar oleh Imam Muslim, Nabi kata apa? Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam ini bermula dengan tak ramai orang. Tengah berkembang, dia down sekejap, dia turun, jadi tak ramai balik. Mana asalnya Islam itu kuat. Kita bersatu, tapi akhirnya manusia jadi berpecah. Siapakah yang dikatakan gharib? Orang yang terasing di saat ramai manusia sesat. Nabi mengatakan alladzina yasluhun hina fasadan nas, orang yang baik ketika manusia punah, ataupun dalam riwayat kata alladzina yuslihun ma afsadan nas, orang yang membaik pulih kerusakan yang dibuat oleh manusia. Jadi marilah kita masuk dalam kelompok ghuraba. Mudah-mudahan kita selamat. Hadis asal ghuraba ini daripada Abdullah bin Umar yang diriwayat oleh Imam Muslim. Baiklah, kita pergi kepada ayat yang berikutnya. Allah kata apa? Wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Allahu akbar. Itulah Allah Ta'ala jadikan manusia, dan dengan demikian sempurnalah janji Tuhanmu, sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan sekalian jin yang derhaka dan manusia yang berdosa. Na'udzubillah. Maka di situ kata di ulama Ahlus Sunnah, ayat ini menunjukkan bahawa ittafaqal ulama anna kufaral jin, jin yang kafir kekal dalam neraka sekali dengan manusia yang kafir, wal iyazubillah. Baiklah, kita pergi kepada objektif. Tujuan apa Allah Ta'ala ulang balik dalam Quran ni, cerita-cerita Nabi. Lepas cerita, mari cerita pula kan. Tengok ayat 120. InsyaAllah ayat kita ni berakhir kepada 123 saja. Ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqq wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin. Allahu akbar. Tanda ini ayat 120 ini dia panggil objektif. Matlamat Allah Ta'ala bawa cerita-cerita Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam dalam Al-Quran. Dan tiap-tiap berita, kisah, cerita, hikayat Rasul-Rasul itu, dalam surah ni ada 7 cerita. Dalam surah lain lagi mari Nabi lain pula. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menguatkan hatimu. Tanda. Ini dia panggil objektif kisah. Dalam siri yang lepas kita dah bincang tentang matlamat kisah dalam Quran yang keseluruhannya kan? Tapi dalam ayat ini khas kisah Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam khasnya. Dia panggil kisah Nabi-Nabi. Apa sebab dia? Yang pertama, manusabbitu bihi fuadak. Tanda itu. Nombor 1, Allah Subhanahu wa taala nak menguatkan hatimu dengan kisah ini. Jadi bila Nabi kita tengok, Nabi dulu sabar, Nabi dulu tak lari, Nabi dulu begitu orang panggil gawat berdepan dengan kaum masing-masing, maka mu ikutlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biman madha min ikhwanika al-mursalin, ikutlah jejak langkah mereka orang-orang dulu sebagai suatu pedoman dan panduan dalam dakwah yang kamu lalu. Itu satu cerita, satu sebab. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Allahu Akbar. Dan telah datang kepadamu dalam berita itu kebenaran dan pengajaran serta peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi dua Allah Ta'ala sebut di sini. Allah Ta'ala bagi kepada kita pengajaran. Daripada kisah-kisah Anbiya itu menunjukkan bahawa semua Nabi-Nabi,
Semua ajaran para anbiya alaihimussalatu wassalam sama je, dan mereka semua telah membawa kebenaran. Allahu Akbar. Jadi ayat ini dua perkara besar yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia Tuhan bagi kepada Nabi? Tanda para jemaah sekalian, faedah dianya, dengan kamu cerita, dengar khabar-khabar umat yang terdahulu, menenangkan, meneguhkan hati kamu, menambahkan iman kamu. Perlawanan ini tak mungkin dielak. Nak kata kita nak relax, tak mungkin relax. Berlawan tetap berlawan. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala nak kuatkan azimah, kekuatan jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdepan dengan kaum dia. Maka kita boleh tambah lagi pengajaran mau'izatun wa zikra lil mu'minin, ingatan kepada orang mukmin bahawa para nabi bukannya relax, semuanya sabar, semuanya berdepan, semuanya dengan kerana kaum dia, tapi mereka akhirnya wal aqibatu lil muttaqin, akhir kesudahan kemenangan bagi orang yang bertakwa. Baiklah, pada jemaah sekalian, itu dipanggil objektifnya. Kemudian setelah kita berlawan dengan puak kafir, penat dah kita, dan Allah Ta'ala kata semua ayat-ayat aku mari ini memperingat kepada orang mukmin. Maka mari ayat lain pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala peringatkan kepada kita supaya tetap pendirian. Royak kau kafir. Tengok ayat 121. Wa qul lil ladzina la yu'minuna a'malu ala makanatikum inna 'amilun. Dan katakanlah kepada orang-orang yang tidak beriman itu, mana dah kita mantap iman kita, kita kata pada puak tu, buatlah apa yang kamu sanggup melakukannya dari perbuatan engkar itu. Buatlah. Lara tak dengar, sekak tak boleh dah, buat. Sesungguhnya kami juga tetap mengerjakan nasihat pengajaran yang Tuhan berikan kepada kami. Aku bekerja untuk berdakwah, untuk menyekat kamu, tapi kamu tak hirau, buatlah. Nak kata apa? Mana ayat ini? Ayat cabar. Tengok ayat 122. Wantaziru inna muntazirun. Allahu Akbar. Dan tunggulah akibat buruk yang akan menimpa kamu. Mu tak percaya? Habis modal aku ni, habis tenaga aku sampai pada kamu tak mau dengar juga. Kita sama-sama tunggu. Allahu Akbar. Sedih tengok cerita Nabi alaihimussalatu wassalam, kan? Nabi Syuaib kata, "Ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amilun." Dalam ayat yang telah kita baca dalam surah Hud baru ni. Habislah kita. Mu tak percaya? Tunggu. Kami juga menunggu. Bila mari hari turun bala, baru cari Nabi tak jumpa dah. Nabi-nabi dulu sudah keluar daripada apa? Daripada negeri. Malaikat mari binasakan mereka. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak keluar daripada negeri. Nabi kita keluar lagi ke Madinah, menunggu kedatangan puak kafir di Badar untuk Allah Ta'ala liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Allah kata di sini kubur mereka. Subhanallah. Baiklah, ayat yang terakhir dalam surah ini, ayat 1, 2, 3, Allah Ta'ala letak 5 perkara yang besar supaya kita ingat, kita tadabbur, menjadi panduan dalam hidup kita. Dalam hidup kita, mu nak selamat, nak aman, nak bahagia, nak berdepan dengan puak-puak yang mentak Islam, 5 perkara ini perlu dimantapkan. Tengok ayat. Walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kulluh fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Anak baca tu berhenti tepat-tepat. 5 poin. Allah kata jalan penyelamat. Baik, tanda. Yang pertama, dan Allah jualah yang mengetahui rahsia langit dan bumi. Yang pertama sekali, menunjukkan bahawa ilmu Allah Ta'ala tu meliputi segala perkara, yang kecilnya
yang besarnya duduk di bawah mana? Di bawah ilmu Allah. Maknanya kalau kita yakin inilah Allah, dia tahu segala benda, kenapa kita tak mau ikut ajaran Allah Azza wa Jalla? Kita ni kalau kita yakin dengan doktor pakar, kita sanggup serah tengkok kita, kepala kita, dia nak belah kepala beri lagi. Nah, sebab kita yakin dengan ilmu dia. Kita yakin dengan ilmu tuan guru. Kita apa dia kata kita ikut. Bahkan pengikut ajaran sesat pun dia yakin dengan tausyih dia. Sesak-sesak je lah. Maknanya itu. Maka bagi kita orang beriman, kita yakin dengan walillahi ghaibus samawati wal ardi. Allah Ta'ala tahu segala benda. Maka bila tahu segala benda, ikutlah apa yang telah diperintah oleh Allah kepada kita. Ni tidak berasa tak puas hati ukur Tuhan. Apa ni? Dalam Quran ni Allah Ta'ala suruh kita potong tangan orang mencuri. Zalim. Habis orang mencuri tak zalim. Tengok sahabat kita, baru Allah irhamhu, Allah irfaq darajat tahu. Seorang sahabat saya bila kita kuliah subuh di sana, dia mari duduk buah. Tiba-tiba kita tengok berita dia pukul berapa pagi, perampok naik atas rumah, tetak dia mati. Kita kata Allah yaghfirlu. Orang lagu ni dia sudahlah bunuh, curi. Kalau dalam undang-undang Islam cukup qisas, al-hirabah, macam-macam undang-undang kita ada. Tapi kalau kita kata tak boleh, orang mencuri potong tangan jadi zalim pula. Hak dia pergi zalim, curi barang orang tu. Ini manusia kalau tak ikut Tuhan, dia jadi pening. Baik, yang kedua, wa ilaihi yurja'ul amru kulluh, dan kepadanya lah dikembalikan segala urusan. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala kuasa mutlak. Melanggar perintah Allah, Tuhan akan jatuhkan hukuman. Mu jangan berani-berani langgar. Yang ketiga, fa'bud, oleh itu sembahlah ia. Sembahlah Allah Azza wa Jalla. Ini yang ketiga, dia panggil dallatu alal amri. Ayat ini mengajarkan kepada kita supaya ifrad Allah bil ubudiyah. Kita hanya sembah Allah Ta'ala, minta pertolongan dengan Allah, minta segala perkara dengan Allah Azza wa Jalla dalam perkara-perkara pergantungan hati. Bila kita larang orang duk minta dengan kubur-kubur wali orang mati, ada pula keluar video. Dia kata tak boleh. Kalau gitu kan tak suruh lah orang buat benda-benda. Ni nak makan nasi suruh bini masak. Tak suruh lah. Pakai suruh beras tu jadi nasi. Kata cakap ni biar cerdik kat sikit. Kita bukannya cakap benda-benda yang lagu ni, nak suruh orang ambil barang, suruh angkat. Itu biasa manusia. Yang kita kata pergantungan hati kita nak minta pertolongan dengan Allah, bukan dengan ni. Ni dia kata orang mati bu, kalau kita minta dengan dia jaga baik sebab dia sudah free sekarang ni, tak sibuk. Macam-macam pelik. Baik. Ifrad al-ubudiyatulillah. Yang keempat, wa tawakkal alaih. Hendaklah kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, maknanya berserah diri bulat-bulat kita kepada Allah. Setelah kita berusaha, berikhtiar, buat yang terbaik, kita serahlah urusan kita kepada Allah. Tapi kalau kata, kenapa tu? Kereta kunci pun tidak, tutup cermin pun tak, anak kunci switch kereta duduk dalam kereta. Kenapa? Tawakal Allah. Kata ini orang bodoh, ni kena pergi hospital jiwa orang lagu ni. Tahu dah musim hujan, tutup cermin pun tak. Basah kan orang tu. Tahu dah kawasan ni bahaya, tinggal anak kunci kereta di motor, kereta, kunci motor di motor. Tawakal Allah. Kata molek lah tu cerdik. Lah. Kenapa duduk relax di masjid tak pergi kerja tu? Tawakal Allah. Ini bukan tawakal, pemalas ni. Dengan nama Allah Ta'ala penala. Lah. Tawakal maknanya kita buat usaha, kemudian kita berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Allah. Dan ingatlah, Tuhanmu tidak sekali-kali lalai akan apa yang kamu lakukan. Tuhan tak lalai. Mana yang kelima ini mengandungi satu peringatan besar, suatu tambih bahawa Allah Ta'ala tak lalai, Allah Ta'ala tahu belakang membuat, Allah Ta'ala akan balas. Jangan berani-berani langgar larangan Allah Azza wa Jalla. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala tutup ayat kita ini dengan 5 pengajaran, 5 yang besar. Maka para jemaah sekalian, kita belajarlah untuk
menghayati 5 prinsip ini. Yang pertama sekali, ilmu Allah Ta'ala itu mengandungi segala perkara. Yang kedua, kuasa Allah Ta'ala boleh buat apa saja. Yang ketiga, tugas kita ibadat kepada Allah Ta'ala, bergantung hati kita kepada Allah, dan Allah Ta'ala yang akan membalas segala perkara. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini, iaitu 22 hari bulan 12 2020, bersama dengan 7 hari bulan 5 Jumadil Ula 1442, tamatlah kita surah Hud. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam surah Yusuf dalam siri yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita ilmu yang bermanfaat, kita belajar dan kita beramal, dan Allah Ta'ala tambahkan semangat kita untuk bertadabbur ayat Quran ini dengan kita meneruskan pengajian kita insya-Allah sampai kita mati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.